6 individu termasuk 5 beradik didakwa di Mahkamah Magistrate Tapah hari ini atas pertuduhan mengedar dadah jenis metafetamin 2 minggu lalu. Tertuduh S. Ratiswaran 23 tahun, S. Sutentiran 21 tahun, S. Suridaran 20 tahun, S. Sutesen 18 tahun dan adik lelaki mereka berusia 17 tahun bersama seorang lelaki warga negara Myanmar Kiau 23 tahun didakwa mengedar dadah jenis metafetamin seberat 37.2 kg di Mukim Cendering jam 9.15 pagi 4 November lalu. Pertuduhan ke atas mereka dikemukakan mengikut Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 39B-2 Akta sama dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. 5 beradik berkenaan mengangguk tanda faham selepas pertuduhan dibacakan serentak oleh jurubahasa mahkamah di hadapan Magistrate Muhammad Harith Muhammad Mazlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Muhammad Umar bin Zakaria, nombor matrik 10 DLS 18F 1005. Saya sebagai pengacara majlis. Okay, kita dapat lihat pada video sebentar tadi, iaitu 5 beradik ditangkap atas kesalahan dadah. Okey, kita kena tahu itu apa itu dadah. Dadah itu adalah ubatan yang digunakan untuk merawat penyakit. Tetapi dadah ini menjadi kesalahan ataupun jadi jenayah apabila disalahgunakan dalam kuantiti yang banyak untuk tujuan untuk berkhayal dan untuk keseronokan. Kita boleh lihat dadah ini sudah semakin, penggunaan dadah dalam kalangan masyarakat di negara ini semakin muncul apabila kita melihat 5 beradik mengambil dadah. Kita melihat dalam kalangan keluarga, masyarakat pun mereka sanggup bersekongkol untuk mengambil dadah, bukan saling menasihati atau menegur. Itu tidak berlaku lagi pada zaman sekarang, pada masa kini. Dan dadah ini juga terdapat berbagai jenis. Ada yang kokain, syabu dan macam-macam lagi. Baiklah, untuk kita mengetahui punca, kita boleh bersama dengan saudara Aiman untuk menjelaskan apa punca mereka mengambil dadah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Umar. Nama saya Muhammad Aiman Hazin bin Syifu Bahari. Nombor matrik 10 DLS 18F 1041. Okey, saya akan meneruskan dengan punca berlakunya penagihan dadah ini. Okey, berdasarkan video itu yang kita tengok tadi, kita boleh lihat kita boleh kaitkan dengan beberapa punca yang berlaku di zaman pada masa kini. Okey, yang pertama sekali adalah yang paling ketara adalah pengaruh rakan sebaya. Okey, begitu ramai bila kita yang salah memilih kawan dan akhirnya terjebak dalam pengambilan dadah yang tidak sihat dan mendatangkan kesan yang begitu buruk terhadap diri dan persekitaran di sekeliling. Okey, hal ini terjadi kerana ibu bapa yang tak mengambil berat terhadap anak untuk mengawal segala jenis pergerakan anak-anak dan memantau siapa kawan yang anak-anak memilih untuk menjadikan rakan. Okey, itu salah satu punca. Okey, kemudian kita boleh tengok kepada punca seterusnya, iaitu tiada kawalan daripada ibu bapa. Okey, ini juga merupakan punca yang utama berlaku di negara kita sekarang ni. Okey, disebabkan para ibu bapa yang sibuk bekerja dan tidak memberikan masa untuk meluangkan bersama anak-anak dan kurang kasih sayang terhadap anak-anak, dan ini menyebabkan anak-anak rasa tersisih dan mereka mengambil jalan ini untuk menghilangkan stres, tetapi padahnya mereka tidak tahu yang bahawa dadah ini mendatangkan kesan yang amat buruk kepada diri, keluarga dan masyarakat. Okey,
istilah melentur buluh biarlah dari rebungnya itu patutlah diterapkan di dalam setiap keluarga di negara kita ini supaya dapat membentuk insan yang berkualiti dan dapat mencegah dari segala pengambilan dadah yang memberikan kesan buruk ini. Okey, dan punca yang terakhir, ini sering berlaku di kalangan remaja lah, iaitu sikap ingin mencuba. Okey, macam kita tahu orang-orang muda ni mereka mempunyai darah muda yang ingin mencuba semua benda yang mereka tidak tahu ya bahawa benda itu akan mendatangkan kesan yang begitu besar di dalam diri mereka, masyarakat dan persekitaran sekeliling. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Untuk kita mengetahui kesan, kita boleh minta pandangan daripada Muhammad Akmal untuk memberi kesan daripada pengambilan dadah ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal Rushaidi bin Syarudin dari DLS 5A, nombor metrik 10 DLS 18F 1051. Baiklah, dalam video ni saya akan membicarakan tentang kesan bahayanya dadah. Dadah akan mendatangkan kesan yang buruk kepada manusia khususnya dan juga negara. Okey, pertama sekali mestilah maruah kita akan jatuh. Apabila kita disabitkan kesalahan dengan dadah, sudah pastilah maruah diri akan jatuh kerana kita akan mendapat malu, kerana malu dari anggota malu dari semua masyarakat dan juga kenalan-kenalan kita. Bukan kita sahaja yang mendapat malu, tetapi anggota keluarga juga mendapat kesan yang sama kerana kita adalah anggota keluarga mereka. Baiklah, yang kedua, dipandang hina oleh masyarakat. Dadah ni akan merosakkan hidup seseorang. Apabila hidup seseorang itu rosak, sudah pastilah masyarakat akan memandang hina orang tersebut. Jauhilah dadah agar tidak dipandang hina oleh masyarakat. Yang ketiga, agama kita juga dipandang hina. Bukan sahaja diri kita dipandang hina, tetapi agama juga dipandang hina. Seperti mana kita tahu, semua agama mengajarkan benda baik kepada penganutnya. Sama juga seperti Islam. Islam melarang seseorang penganutnya mengambil dadah dan juga terlibat dalam dadah. Sebab dadah ni diharamkan dalam Islam sebab dia memudaratkan seseorang dan akan menjadikan seseorang itu tidak dapat bertindak secara waras. Okey, yang terakhir adalah dapat menjejaskan keamanan negara. Apabila, cuba bayangkan, negara kita ni ramai penagih dadah lah, senang. Penagih dadah. So, keamanan negara tidak dapat dijaga kerana seperti mana kita tahu, dadah ni akan membuatkan seorang itu hilang kawalan dan bertindak secara luar kawalan. Seperti mana membunuh, merompak dan sebagainya. Ini dapat menjadikan masyarakat di dalam negara kita ini tinggal dalam keadaan ketakutan dan sekaligus dapat menjejaskan keamanan. Sekian, terima kasih. Okey, kita untuk kita mengetahui pula langkah-langkah yang perlu diambil kepada mereka yang ingin merubah ataupun langkah-langkah yang diambil oleh pihak kerajaan ke, bagaimana kita boleh mendengar daripada syarahan daripada Muhammad Syamil untuk langkah. Seperti yang kita semua tahu bahawa gejala penyalahgunaan dadah kini meningkat dari tahun ke tahun. Contoh-contoh saya akan pamerkan di dalam keratan akhbar. Persoalan daripada orang ramai, bagaimana langkah untuk mengatasi penyalahgunaan dadah. Yang pertama, pihak kerajaan haruslah mengenakan hukum yang berat
terutamanya kepada pengedar dadah, kerana tanpa pengedar tiada penagih dadah. Ia penting kerana kerajaan merupakan satu aspek yang paling besar untuk membantu menangani gejala penyalahgunaan dadah di golongan remaja. Langkah mengatasi penyalahgunaan dadah yang kedua, ibu bapa. Ibu bapa haruslah memain peranan yang paling penting kerana mereka saja yang memahami dan mengetahui pergerakan anak mereka. Oleh itu, ibu bapa harus mengenal pasti dengan siapa anak mereka berkawan, ke mana anak mereka pergi setiap kali keluar, dan membuat pantauan dari masa ke semasa untuk mengetahui apa yang dibuat oleh anak mereka di luar sana. Bukan itu saja, malah gejala selalu terlibat dengan penyalahgunaan dadah kerana stres, keluarga tidak memainkan peranan dan emosi. Sesibuk mana pun ibu bapa, mereka haruslah sering bertanya khabar anak mereka, berkongsi masalah, meluangkan masa bersama-sama. Ini bagi mengelakkan anak-anak mereka stres dan mengelakkan daripada melakukan aktiviti seperti penyalahgunaan dadah dan aktiviti lain yang merosakkan akidah. Langkah mengatasi penyalahgunaan dadah yang ketiga, kerajaan dan orang awam haruslah bekerjasama memanteras penyalahgunaan dadah. Di sini, kerajaan dan orang awam haruslah menghapuskan tempat lepak penagih dadah. Contohnya di bawah-bawah jabatan, di rumah terbuang. So, orang awam haruslah bersama-sama membantu kerajaan menangani masalah penyalahgunaan dadah di kalangan remaja yang kian meningkat pada masa kini. Cara mengatasi langkah yang keempat, iaitu pihak sekolah. Kerana di sekolah terdapatnya kaunselor ataupun psikologi yang mana yang boleh membantu para pelajar yang menghadapi masalah di rumah, di sekolah ataupun sama rakan-rakan. Kerana masalah-masalah ini yang menyebabkan remaja terlibat dengan gejala penyalahgunaan dadah kerana mereka fikir dengan menggunakan dadah boleh menghilangkan segala masalah mereka. So, pihak sekolah haruslah menggunakan sebaiknya pihak kaunselor dan psikologi untuk membantu menyelesaikan masalah pelajar dari. Kita dah sampai ke penghujungnya. Kita boleh minta sepatah dua kata daripada Muhammad Wajdi untuk memberi kesimpulan daripada masalah pengambilan dadah ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan nama saya. Okay, nama saya Muhammad Wajdi bin Mat Syukri, nombor metrik 10 DLS 18 F1057. Okay, pada hari ini bahagian saya akan menerangkan berkenaan kesimpulan penyalahgunaan dadah. Okey, seperti yang kita sudah tahu, kesimpulannya dadah membawa banyak kesan buruk. Okey, penyalahgunaan dadah yang berpunca daripada banyak faktor mengakibatkan banyak masalah sosial berlaku. Oleh itu, semua pihak hendaklah berganding bahu dan mengatur strategi untuk mengatasi masalah ini yang juga dianggap musuh utama negara. Seperti yang kita sudah tahu, kita dengar sebelum ni di dadah-dadah akhbar dan juga televisyen, dadah merupakan musuh utama negara. Okay, antaranya adalah antara strategi-strategi yang perlu diambil adalah pihak-pihak yang bertanggungjawab, terutamanya pihak kerajaan, hendaklah mengatur langkah untuk menangani masalah tersebut. Okey, namun ia tidak akan berjaya sekiranya kita sendiri sebagai rakyat tidak mahu bekerjasama untuk membanteras masalah ini. Jadi, kita juga memainkan peranan penting untuk membanteras masalah ini. Ibu bapa juga perlu memainkan peranan membimbing anak-anak mereka supaya menjauhi dadah. Kita perlu insaf bahawa masalah dadah boleh membebankan keluarga dan negara. Okey, akhirnya kesimpulan, akhir kata daripada saya, kita sebagai rakyat Malaysia, sebagai seorang Muslim yang berwibawa, yang patuh pada ajaran agama dan juga negara, kita haruslah terus memerangi dadah agar masyarakat kita tidak menjadi lemah dan negara tidak menjadi mundur. Kita semua akan berjaya suatu hari nanti. Sekian daripada saya,
Muhammad Al-Jidi bin Syukri. Terima kasih.